Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Wahai Tuhan, pimpinlah kami ke laluan yang betul, itu laluan orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka, itu golongan Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salihin, dan mau golongan orang yang kamu berkau, dan tak mau golongan orang yang membawa ilmu sesat. Subhanallah. Dan dia sudah mesti Fadil yang Rahman Iskandar Eskut Akademi Keselama, yang Fadil Ustaz Sahabat Idris Ahmad Idris, yang bahagia Saudara Rama Tua Berakan Nyokot Lapas, para hadirin dan hormati sekalian, sos menjawabkan bahasa yang mengajukan majlis malam ini. Saya dulu memohon maaf kerana tak dapat cakap kuat dalam keadaan semua yang buruk hadir pada tanah suci ketika itu. Kalau yang nak sebut, saya nak sebut ialah ringkas saja. Itu ucapan saya malam ini. Nak kata ucapan agama pun ialah, nak kata ucapan politik pun ialah, nak kata khutbah jemaah pun ialah, cuma nak kata ceramah politik pun tak apa. Para hadirin semua, kalau kita bercakap kalau agama, khususnya agama Islam, agama Islam tidak bermula daripada sembahyang puasa. Bukan dari segi sejarahnya, sembahyang puasa ini berlaku selepas daripada lebih kurang 10 tahun lebih daripada beliau menjadi Nabi. Setelah Muhammad bin Abdullah SAW jadi Nabi, 10 tahun lebih Nabi kita tidak diperintah sembahyang. Apa yang diperintah oleh Allah kepada Nabi Muhammad hanya 3 perkara, dan tiga-tiga ini dikira akidah, dikira asas hidup manusia, sama ada manusia Arab, manusia Melayu, manusia India, manusia Inggeris, manusia Cina, manusia apa sekalipun. 3 perkara ini mesti diutamakan. Yang pertama masalah uluhiyah, yang kedua masalah nubuwah, yang ketiga masalah fi'lah. Ini asas yang diberi oleh Allah. Uluhiyah maknanya kita hidup ada Tuhan. Kerana dunia ni mengikut agama baik, mengikut ahli sains baik, tak ada benda jadi sendiri. Baik sebiji pasir yang ada sampai galaksi besar di langit, semua tidak jadi sendiri. Baik selai dan rumput, baik seekor anak bilis, baik manusia, tak ada yang terjadi sendiri. Kalau terjadi sendiri semua, terjadi sendiri semua. Kalau kenyang tu kenyang sendiri, kalau lapar pun lapar sendiri. Kalau basikal kita hilang pun hilang sendiri. Kalau temu balik pun dia temu balik sendiri. Dan ini mustahil. Jadi mau tak mau, bila dunia ni ada dan tak ada orang mengaku bahawa dia ni jadi sendiri, tentu ada orang buat. Yang buatnya siapa? Siapa buat bumi yang kita pijak? Siapa yang buat udara yang kita bernafas? Siapa yang buat air yang kita minum? Siapa yang buat padi beras yang kita makan? Siapa yang buat hujan? Siapa dia buat kemarau? Siapa dia buat malam gelap? Siapa dia siang hari curah? Siapa dia buat? Tak ada orang mengaku. Orang mereka pun tak mengaku, orang Melayu pun tak mengaku, orang Cina pun tak mengaku. Tak ada orang yang mengaku bahawa bumi ini saya yang buat, syarikat saya yang buat, kerajaan saya yang buat. Tak ada. Tiba-tiba bila orang tu tak mengaku, orang ni tak mengaku sedangkan benda ni ada, tentu ada orang buat. Buat ini siapa? Siapa yang buat? Orang zaman dulu, orang Melayu zaman dulu disebut dewa-dewa, jemalah, waka, hantu, po'yang, macam-macam kata-kata untuk meluahkan pandangan masing-masing bagi nak menentukan siapa yang buat. Tapi Islam mengajar pada yang buatnya Allah. Qul huwallahu ahad. Allah yang buat. Allah, siapa Allah? Laisa kamitslihi syai'. Allah tak serupa dengan benda. Allah yang buat. Dan ayat pertama turun dari langit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ayat pertama turun dari langit ialah ayat
menempatkan diri dia sebagai allazi khalaq. Aku yang membuat. Tak ada siapa yang buat. Aku yang buat. Kalau kamu tak percaya aku yang buat langit bumi, cakap siapa dia buat. Jadi mau tak mau para ni semua kita kena akui kita ada Tuhan. Dan Tuhan memang tak suka manusia. Tuhan adalah tukang. Tukang yang membuat segala-gala. Mana boleh serupa tukang dengan barang yang dia buat? Tukang gulai, mana boleh serupa dengan gulai? Tukang gulai lain, gulai. Tukang jahit, mana boleh serupa tukang jahit dengan baju yang dibuat? Tak serupa. Tukang gulai, tukang jahit, tukang kebun, tukang cetak, tukang rumah, tukang emas, tukang apa pun memang tak serupa. Tak serupa dia ada tukang yang produk dia dibuat. Sebab itu Islam meletakkan Allah tak serupa dengan makhluk. Dari segi tubuhnya, dari segi nampak lihatnya, dari segi boleh dengan suara tak serupa. Boleh yang demikian, tentunya Allah buat dunia semua. Artinya kita sekarang, baik kita di Melayu ke, China ke, India ke, Inggeris ke, Afrika, itu atas dunia menumpang udara yang orang lain buat. Allah buat. Numpang bumi untuk pijak, untuk buat rumah, untuk buat jalan raya, untuk buat longkang. Allah yang buat. Tumpang nafas yang udara yang Allah tolong buat. Tumpang minum air, Allah tolong buat. Manusia tak boleh hidup, tak ada air. Tapi manusia tak boleh buat air. Allah tahu manusia tak boleh buat air, maka dia tolong buat. Manusia tak boleh hidup, tak ada makan. Baik gandum, baik beras, baik jagung. Allah tahu manusia tak boleh buat jagung, tak boleh buat beras. Allah tolong buat. Manusia, Allah Ta'ala tahu manusia tak boleh hidup, tak mau bernafas. Dalam udara ada oksigennya, ada sukat dan sebagainya. Allah tahu manusia tak boleh buat udara. Allah tolong buat. Satu pun tak ada benda yang manusia boleh buat. Manusia hanya boleh proses bagai yang sudah sedia. Ahli sains baik, teknologi baik, teknologis baik. Semua mau proses sudah sedia. Tak ada ahli sains boleh buat dah rumput selain tak boleh. Nak buat ikan bili seekor pun tak boleh. Ahli sains hanya boleh proses ikan bili, boleh proses daun kayu, boleh proses batu itu ini untuk buat ubat, untuk buat kacung, untuk buat peluru, untuk buat itu. Jadi mau tak mau Islam beritahu kamu mesti menyembah Allah. Menyembah maka mana bukan makna tundukan, taat, ubudiyah. Kita di Kelantan, bila saya pegang Kelantan, saya jemput semua pegawai-pegawai politik dan pegawai kerajaan. Kita kena ketiga dasar: ubudiyah, itqan, mas'uliyah. Kita guna bahasa Arab supaya semua rakyat Cina baik, Melayu baik, India di Kelantan ingat balik pada bahasa resmi, iaitu Quran, bahasa Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan aku buat mu ya manusia, sama ada mu ni Melayu ke, Cina ke, India ke, Inggeris ke, orang asli ke, tujuan aku buat mu ialah untuk berakti pada berarti artinya apa saja membuat, mau makan, mau minum, mau niaga, mau berpolitik, mau kahwin, mau perang, mau damai, buat seperti mana yang aku nak. Kerana aku Tuhan, mu hamba. Sama ada mu ni raja, hamba aku. Sama ada mu ni rakyat, hamba aku. Sama ada mu presiden, hamba aku. Ini benda yang kami buat di Kelantan, yang menyebabkan orang faham, orang politik pun faham, pegawai kerajaan pun faham bahawa kita menjadi hamba Tuhan. Cuma peringkat-peringkat, ada yang jadi pekerja yang kita panggil petani, ada yang menjadi DO, ada yang menjadi menteri usaha, ada yang menjadi itu, ada yang menjadi semuanya hamba poli yang boros semua sekali. Satu. Yang kedua ni hal. Inna Allah yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayatqina. Nabi Muhammad sebut Allah suka sangat tengok hamba dia bila dia buat sesuatu, dia buat dengan itqan, dengan berkualiti kita panggil sekarang. Menulis cara itqan, bertani cara itqan, niaga cara itqan, berpikir cara itqan. Allah Ta'ala suka. Bila Allah Ta'ala suka, Ta'ala kasih, Allah Ta'ala beri rahmat, beri taufik dia. Dua, yang tiga mas'uliyah. Mas'uliyah tanggungjawab. Tanggungjawab. Bila ada soal, kena jawab. Masalah kita di kampung, bukan kita orang kalau soal orang kampung soal kita. Pakcik nak ke mana? Pakcik nama apa?
wajib nak makan apa. Tiap-tiap soalan yang dihadap perlu dijawab. Tak payah diajar-ajar, dijawab. Lebih baik kalau kita tulis ke jalan, boleh drop soal. Cik, lesen. Tak ada orang yang tak nak beri soal. Mesti seluruh pakai beri lesen. Kenapa? Polis. Orang kampung soal pun kita jawab, tulis soal pun jawab. Ujung dunia nanti mengikut Islamnya, dunia semua akan diletup. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Langit, bukit, bukau semua akan diletup. Akan tsunami, bukan tsunami tempat dan tsunami semua seluruh dunia. Langit akan akan dipecahkan, bukit bukau akan diletupkan, akan dibuat alam lain. Namanya alam akhirat, last day akhirat. Situ bila kita hidup balik, dalam surah Yasin sebut wa nufikha fis-sur fa idza hum min al-ajdab ila rabbihim yansilun. Kita dipanjang, sangkala akan ditiup. Itu Yasin sebut. Yasin ni orang Melayu semua cukup sangat pakai Yasin. Menteri-menteri pun kadang-kadang kita tengok dalam sahabat pegang surat Yasin, dia boleh baca ke tidak, Allah alam. Yasin sebut satu hari nanti satu kereta umum yang Melayu panggil sangkala, yang sedang hidup, tiup yang pertama mati semua, lama mati, tiup kali yang kedua hidup semua. Fa'idha hum min al-ajdad ila rabbihim yansilun. Bila tiup yang sangkala kedua akan bangun semua manusia. Kita nak bangun, tak nak bangun, itu kerja kita, mesti bangun. Bila bangun, semua sekali tanya khabar. Manfaatkan namin ma'afarina, siapa yang gerak kita daripada tidur. Kita tidur dalam kubur beribu tahun. Siapa yang pasti kita? Ada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Baru dia ingat balik cerita lama waktu atas dunia dulu. Ada ma wa'adar rahman, ini rupanya benar Tuhan janji dulu. Wa sadaqal mursalin, dan rupanya segala rasul-rasul, nabi-nabi dan pejuang Islam disebut tu benar semua. Ini kalau berlaku. Dan bila bangun semua, Tuhan akan soal saya sebagai Nik Aziz jadi menteri besar, jadi mursyid'an, jadi wakil ayat, jadi tugu. Soal semua, menteri-menteri besar, perdana menteri, baik king, queen, semua akan disoal. Aku buat kamu, buat apa untuk aku? Aku pera kamu, aku buat bumi. Belum pada tu Adam wujud dia, aku buat dah bumi. Supaya kamu boleh bekerja, aku buat udara supaya kamu boleh bernafas. Aku buat beras supaya kamu boleh makan. Aku buat air supaya kamu boleh minum. Aku buat langit, bumi, malam, aku buat siang, aku buat. Membuat apa untuk aku? Ini tak ada siapa boleh sekat. Bukan kerjaan, bukan kerja syarikat, ini kerja Allah. Tak ada siapa dia boleh sekat. Ini benda yang kita panggil agama. Nak berpolitik boleh, tapi politik cara agama. Nak semayang boleh, semayang cara agama. Nak berkahwin, nak bercerai, nak berperang, nak menyambut boleh, tapi biar secara agama. Nak berdamai boleh, biar secara agama. Para hadirin semua, dalam masalah sibuk masalah perpaduan, agama ajak awal-awal lagi. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Awal surah An-Nisa. Ya ayyuhan nas, hei orang. Allah Ta'ala sebut hei manusia. Hei manusia, Arab kamu ni, Arab Cina kamu ni, Melayu kamu, India kamu, asal kamu ni orang tidak ada muka bang. Dengar aku nak cakap, kerana aku Tuhan kamu, Muhammad. Ittaqu rabbakum. Kamu mesti hati-hati dengan Tuhan kamu. Ittaqu, kita panggil takwa. Orang Melayu panggil takut. Terjemah takut pada perkataan takwa ni betul ke tidak? Sementara jumpa perkataan lain, kita guna perkataan takut. Bila takut biasanya orang tak lari saja, takut ni biasa orang lari. Takut remau orang lari, takut polis orang lari. Tapi takut dalam Islam ialah imtithal wa ijtinab. Sebanyak mana aku suruh buat, sebanyak mana aku larang tinggal. Itu makna takut pada Allah. Kamu kena gerun pada aku, buat aku suruh, tinggal aku larang. Kemudian siapa dia aku? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Aku buatmu semua daripada orang seorang. Cina baik daripada orang tu dah asalnya, iaitu Adam. Melayu baik, orang tu lah asalnya, Adam. India baik, Amerika baik, Afrika baik, orang asli baik, asal daripada orang seorang satu, namanya Adam.
dan Hawa. Wa khalaqa minha zawjaha. Saya di Kelantan, saya jumpa dengan orang Cina. Sami-sami Cina, sami-sami Buddha, Padri-padri Kristian. Saya cakap saya Melayu, tuan-tuan Cina, tuan-tuan India. Islam ajar, baik saya, baik tuan-tuan datang daripada saudara bapa. Bapa yang saya tahu ialah Adam, nama yang Quran. Tuan-tuan nama apa? Bapa tuan-tuan, nenek tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak tahu nama nenek, tak betul. Kita sebagai nenek, sebagai cucu, cicit, tentulah tahu nenek kita. Nenek saya sebagai orang Melayu, pegawai Islam, Adam. Nenek tuan-tuan semua kalau tak tahu, terima dulu. Hak saya sebut iaitu Adam juga. Sementara berjumpa dengan nama hak lain, terima dulu. Kalau berjumpa hak lain, tolong cakap sama saya. Dia kata kami tak pernah dengar. Tak pernah dengar nenek kami Adam. Saya kata tak dengar macam mana kamu duduk kawan dengan UMNO. UMNO tolak Quran. Saya tahu di mana Quran. Oleh kerana nenek saya dengan nenek kamu serupa saja, arti kita ni sedang. Kita ni tagahud, kita ni ukhuwah, saudara. Bila saudara timbul sendiri, hormat, sayang, kasih mesti. Ni UMNO letak Melayu setompok situ dalam UMNO. Cina dia letak setompok dalam MCA. India dia letak setompok dalam AS. Akhirnya tiga ni tak pernah bertemu. Cina, Melayu. Islam tidak. Melayu, Cina, India, Afrika semua sekali adik-beradik. Kerana bapa satu saja, nenek satu saja, Adam dan Hawa. Ini asas perdamaian, asas persaudaraan, asas kemusliman hidup dia diajar oleh Islam. Sebab tu kalau tuan-tuan baca sejarah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad, orang yang pertama lawan Nabi Muhammad orang Arab juga, saudara dia sendiri. Perpaduan Arab tak ada timbul. Tak timbul perpaduan Arab sebagai UMNO, timbul perpaduan Melayu. Arab, Nabi Muhammad tak bawa perpaduan Arab. Kan orang yang pertama melawan Nabi Muhammad ialah Arab juga. Pak saudara dia Abu Jahal, Abu Lahab. Pak mertua dia sendiri Abu Sufyan. Hak jadi kawan dia ialah Bilal Habashi radhiyallahu anhu. Orang Habasyah, orang Afrika bersama dengan Nabi. Bangsa lain, Arab lain, Habasyah lain. Habasyah datang ke Arab ni biasa dijual jadi hamba abdi. Mukanya muka Afrika, rambutnya rambut Afrika, mulutnya mulut Afrika, tapi orang itulah yang sebab terima Islam, Nabi kita letak bersama. Dan Nabi kita lantik Bilal Habashi, orang Afrika ni, dia tukang pang pertama, muazzin. Sampai sekarang orang Melayu panggil itu Bilal. Orang Semaya tukang pang di masjid, kita panggil itu Bilal. Mengekalkan abadikan nama Bilal Habashi 1400 tahun. Bilal Habashi bersama Nabi, dia tengkar dengan Arab, tapi dia baik dengan orang Habasyah. Salman Farisi daripada Iran, daripada Farsi, bersama Rasulullah. Suhaib Ar-Rumi daripada Roma, Byzantine, jadi kawan rapat tapi Rasulullah. Dengan Arab dia lawan, tapi orang hak turut dia tak kira bangsa apa pun dia buat kawan. Ini asas perpaduan diajar oleh Islam. Tak boleh asal lain. Alhamdulillah kita sebut benda ni bertahun-tahun. Dan pilihan raya lepas, alhamdulillah malam ini tengoknya dia pakai bulan, saya tak pakai bulan mana. Jelas. Ini perkara semua para yang kita perkara yang kita pastilah lakukan. Pernah menteri-menteri dalam menteri-menteri Melayu dulu sebut mati dah orang tu, saya ingat orang tu mati dah, tapi akhir-akhir baru belum pada mati dia pergi pejabat saya senyap, tak kata apa, dia terasa jika dia cakap salah. Itu mereka sebut, jangan sebut agama depan orang, jangan sebut agama depan orang ramai, sensitif. Allah aku patah darah lah, sensitif. Yang Nabi Muhammad sebut agama tu kenapa tidak sensitif? Nabi Muhammad bawa apa? Bawa masalah Arab? Tak. Bawa masalah pembangunan negara? Tidak. Bawa masalah perpaduan rakyat? Tidak. Bawa agama. Di bawah agama Islam ni perlu semua sekali. Boleh yang demikian para hadirin semua, saya daripada awal sampai akhir sebut agama, tapi agama sebagai yang Nabi Muhammad ajar, bukan seperti mana UMNO ajar. UMNO dia belajar mana? Belajar pada Inggeris. Inggeris kata agama lain, politik lain. UMNO pun kata boleh juga agama lain, politik lain. Dalam masjid jangan cakap agama, depan orang ramai jangan cakap agama.
Nabi Muhammad cakap agama, di mana batu masjid? Ayat pertama turun dari langit sampai ayat akhir turun dari langit, ada dalam masjid, ada di tempat jalanan, ada atas di rumah tangga, macam-macam tempat turun ayat dari langit. Ayat pertama turun dari langit ialah dalam Gua Hira. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pada beliau menjadi Nabi Muhammad terasa dah ada benda tak betul di Mekah. Maka dia tinggal rumah tangga, pergi dalam gua. Dan tuan-tuan semua pergi ke Mekah. Saya bawa balik jam 3 hari baru ni ke Mekah. Saya tak boleh naik Gua Hira. Kalau naik bosong kat saya turun, tak boleh turun. Tapi kita tengok, bila kita pergi ke Mekah, tengok Masjid Mekah baik, tengok Gua Hira baik, tengok Masjid Hudaybiyah baik, tengok Masjid baik. Jangan tengok setengok-tengok. Jangan pergi ke Mekah jika tawaf semayang, jangan. Tu rugi kita, tambah berpuluh-puluh ribu tapi rugi. Kita tengok benda tu, ingat balik cerita lama. Saudara pergi Sa'i misal daripada Safa Marwah, ingat balik cerita lama. Siapa orang pertama Sa'i? Sa'i bila Safa wal Marwah? Siti Hajar. 1000 tahun dulu, bukan 10, bukan 1000 tahun, 10,000 tahun dulu. Daripada Nabi Muhammad SAW nak sampai ke Ibrahim, mengikut cerita yang dalam sebuah kitab nama Ar-Rahiq Al-Maktum yang mendapat hadiah daripada Kerajaan Saudi, dia sebut lebih kurang 10,000 tahun daripada Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam, lebih kurang 10,000 tahun, 20,000 tahun, lebih kurang. Orang pertama sampai di Mekah ialah Ibrahim AS. Ibrahim ni Nabi. Takdir Allah, beliau dilantik menjadi Nabi daripada keluarga yang membuat apa ni, berhala. Ayah dia buat berhala untuk dijual di market. Yang suka jualnya anak dia Ibrahim. Ayah dia nama Azar, kabarnya Azar. Nabi Ibrahim nak jual berhala di kedai, Allah marah. Tak nak jual, bapak marah. Nak buat macam mana? Sini timbul cerdik bijaksana. Cerdik bijaksana ni hasil daripada tersepit. Daripada pandai tersepit, pandailah kita berfikir supaya tayar spare. Ibrahim pergi jual juga untuk nak mengelak diri daripada dimarah oleh ibu bapa. Ibrahim jual berhala dia di kedai-kedai. Ibrahim kata, tuan-tuan semua nak beli Tuhan yang buta, yang tepok, yang kelu, boleh. Mana orang nak beli? Akhir sekali balik, bawa 10, bawa balik 10 juga. Akhirnya bapak dia buat kajian, rupanya Ibrahim ni kempen susah, kempen terbalik. Akhirnya dihalau keluar daripada rumah dia. Raja dia pun keluar daripada negeri dia, bapak keluar daripada kampung dia. Nabi Ibrahim beranjau merata pergi. Tuan-tuan semua tengoklah, buka peta global, peta dunia, berapa jauh tu era Babul, tempat Babylon, kita panggil Babylon tu, Babul tu jauh, merantau ni Ibrahim keluar daripada pergi ke Mesir. Berapa jauh jalanan, berpuluh ribu kilometer, padang bukit, padang pasir. Tapi pergi ke Mesir tak senang. Balik semula sampai ke Mekah baru tenang, kerana tak ada orang. Di atas langit, di bawah bumi, kiri kanan bukit semua, tak ada orang. Dia biar Ibrahim di situ dengan mak dia Siti Hajar. Bila habis bekal, tamah bekal, air bekal, mula Siti Hajar naik ke bukit Safa, turun ke bukit Marwah, naik bukit Marwah, turun Safa mencari air. 7 kali. Hak 7 kali cari air ni lah untuk kita ingat balik sekarang ni. Bila kita pergi Mekah, ingat balik cerita si perempuan Muslimah yang pertama ni naik Safa, turun Marwah daripada pukul Safa mencari air. Balik ke anak dia, tengok air Zam-Zam ada. Air Zam-Zam ni kata seterusnya kerana sayap Jibril AS. Dia kata sini kan tumit Nabi Ibrahim waktu menangis dahaga air ni, Nabi Ismail dahaga air ni, tunja-tunja pukul-pukul dengan tumit dia keluar pelan-pelan. Ini benar-benar kerja Allah. Kerja Allah memanglah kum fayakun, apa saya nak buat boleh. Jadi kesimpulannya bila kita pergi ke Mekah, saya kira nak tawaf saja, saya kira nak semayang saja. Tengok balik sekarang lama, siapa buat Kaabah. Ada satu orang tanya, macam mana? Tanya bagus.
orang Cina. Dan dia kata, tuan, orang Islam Allah pada kami semua berhala. Ya, orang Islam lagi sembah Kaabah. Sumpah ya. Kami semua berhala. Kamu semua Kaabah. Sumpah ya. Saya jawab, tak sumpah. Kami bukan semua Kaabah. Kalau kami sembah Kaabah, apa kata kalau Kaabah satu hari nanti datang banjir besar, guling ke laut, datang Israel ke A'udzubillah, bawa Kaabah balik ke negeri dia, sebagaimana Raja Habasyi dulu, Abraha dulu pernah datang serang Kaabah, serang Baitullah, nak bawa balik Kaabah ke negeri dia. Tapi Allah Ta'ala terbihin bicara tentang masjid daripada Al-Fasl Bakul, cerita panjang. Kalau Kaabah kedil lah, Kaabah ni tak ada dalam muka dunia ni, datang banjir ke, datang kianat tu, adakah kita tak semayang? Semayang juga, ada peluang tu juga. Kaabah tak ada peluang tu juga. Kita duduk akan berterbang, kita semayang berterbang, kita meniaga je. Kerana Kaabah di bawah, kita meniaga, tak meniaga, diri juga kepada Kaabah di bawah. Anak-anak kita menjadi askar kapal laut, askar tentera kapal selam, dia nak semayang, tak menentang kerana Kaabah datang, dia semayang pergi juga. Ini tanda kita tidak sembah Kaabah, kita hanya menyatukan pandangan. Allah Ta'ala sengaja buat menyatu pandangan umat sekarang seluruh dunia. Waktu bila kita pergi ke Mekah, ada yang semayang tak, kita tengok berpusing orang, semua berpusing. Yang ke kanan, yang utara ada ke selatan, orang selatan ada ke utara, yang timur ada ke barat, yang barat ke timur, Kaabah ke tengah. Bukan kita puja. Ini benar-benar begini. Jadi menunjukkan para hadirin semua, berarti bila kita pergi ke Mekah, jangan semata-mata pergi ke nak tawaf sahih, ingat balik cerita nak. Ingat baliknya orang panggil tazkirah. Sekarang ni banyak timbul perkataan tazkirah. Tazkirah mana? Mengingat balik. Ingat balik dari mana kita datang, ke mana kita pergi. Dalam tiap-tiap hari Jumaat misalnya, di khutbah Jumaat, ada masjid-masjid bila dekat nak habis khutbah, dia baca akhirnya dia sebut innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah suruh manusia adil. Belum pada demokrasi, belum pada revolusi Perancis, Napoleon Bonaparte bawa keadilan. Allah 1400 tahun dulu, 1500 tahun dulu suruh manusia keadilan. Baik revolusi Abraham Lincoln di Amerika, baik revolusi Perancis tahun kurun 17, minta adil. Baru 17, baru 300 tahun, 400 tahun. Allah sebut dalam Quran 1500 tahun dulu, innallaha ya'muru bil 'adli. Allah suruh manusia adil. Ibu bapa dengan anak-anak, kerajaan dengan rakyat, kongsi sama partner, semua sekali adil. Adil ni perintah Allah, bukan bagi daripada demokrasi. Belum demokrasi ni wujud di muka dunia, Allah turun dalam Quran 1500 tahun dulu dah turun adil. Ujung tu wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang manusia buat benda keji, benda munkar dan benda zalim. Dan kezaliman banyak dah al-Fadhi disebut tadi, macam-macam kezaliman UMNO buat. Sama Melayu, tapi dia zalim. Kami di Kelantan, para hadirin semua, saya nak sebut sikit lah, saya tak berapa suka sebut SCSU ni, sebut berasal. Kami di Kelantan mendapat hutang daripada kerajaan pusat masa Tun apa menteri keuangan dulu, Daim. Saya pergi jumpa Daim sendiri, Dr. Daim sendiri, minta hutang soft loan untuk buat air Kelantan sampai sekarang berjalan. Nak sebutnya, kami diberi 600 juta, bukan beri duit cash, beri projek. Sekali projek sekali minta, sekali projek sekali minta. Saya nak sebutnya, sebanyak mana kontraktor yang buat projek air di Kelantan semua macam daripada pusat. Oh, Kelantan tak boleh, Melayu, Kelantan tu Melayu tak boleh. Semua projek-projek air di Kelantan dia buat 300 juta dah habis dah. Ada baki lebih bukan 200 juta lebih lagi. Semua senarai mari daripada pusat. Sampai pada saya, projek ini ininya kontraktor pilih satu. Tapi ini tu kontraktor. Tapi saya nak beri pada kontraktor di Kelantan, pada SEDC kami di Kelantan, Kelkom dan sebagainya, Bina Raya dan sebagainya, cukup mahal dalam kerja-kerja, tak boleh.
Kenapa? Itu pas. Ni perangai UMNO. Padahal dah kena ludah betul. Saya waktu pilihan raya dulu, seorang menteri besar, ketua menteri di Malaysia ni, keluar perintah terbuka, jangan pegawai kerajaan negeri itu, saya tak sebut nama lah, pergi melawatan. Ketua menteri, semua ketua menteri itu keluar perintah secara terbuka di siar Sabah. Tak benar pegawai kerajaan negeri dia awak Kelantan. Apa Kelantan ini tidak Melayu lah. Mung pun Melayu, aku pun Melayu, mak bapak mung Melayu, mak bapak aku pun Melayu juga. Apa yang tak boleh sebab? Punya sempitnya fikiran UMNO ni, sempit macam tepung jantan. Ini benar perancis. Jadi benar-benar begini dan apa sebut wayanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang. Allah larang, Allah suruh. Dia suruh 3, larang 3. Suruh larang, tak boleh suruh kalau dia orang atas ke bawah. Mana boleh kita suruh orang bawah suruh orang atas? Mana boleh? Suruh baik, larang baik ni perlu keluar daripada atas pada bawah. Manusia tak boleh suruh orang lain. Kalau suruh juga mau selagah hak kita suruh ni dengan tak suruh. Kalau kita suruh orang lain, orang buat tapi tak selagah. Kerana kita makhluk, sama-sama makhluk, mana suruh kena larang. Sebab tu bila kita nak suruh orang, biar selagi hak kita suruh ni dengan orang atas suruh, maulah apa suruh. Kalau tidak begitu kita panggil omong lah, nunjuk-nunjuk, ngada-ngada. Ini marahatin semua benda yang menyebabkan saya pimpin Kelantan sejak daripada tahun 90 sampai ke tengah malam ini. Alhamdulillah, Cina pun terima, Melayu pun terima sama sebelah, dan daripada 45 kursi hanya tinggal 6 UMNO. Saya pun sebut belum pilihan raya, jangan kalah semua UMNO ni, biarlah ada satu orang dua. Kita nak dengar juga kritik, kerana kami pengalaman saya sebagai orang yang kuat nyokong masuk Barisan Nasional dulu. Kami Kelantan pas masuk Barisan Nasional, di antara orang yang kuat menyokong saya. Bila masuk Barisan Nasional, terasa lumpuh, tak ada benda nak kritik apa sama sendiri. Jadi terasa saya tak betul, kerja tak betul. Jadi boleh yang demikian, apa namanya, UMNO tendang, tak boleh lah. Sekarang ni timbul pula perpaduan Melayu nak jumpa UMNO ngapa nak jumpa. Saya kata boleh, tak boleh nak jumpa UMNO ngapa tak boleh. Kerana pertamanya UMNO ni kita lawan dia bukan apa, kan dia bawa ilmu salah, ilmu sesat, ayat pen kita panggil. Ayat pen bawa ilmu sesat. Ayat pen kena tangkap, kena harap. Padahal UMNO pun sesat juga, tapi oleh kerana UMNO mempegang kerajaan, dia ditangkap orang lain. Kalau yang pegang kerajaan, tangkap UMNO pula. Sama sesat. Dan sesat macam mana diasingkan di atas politik dengan tu tak. Saudara ingat sejarah Nabi Muhammad SAW. Nak tahu betul atau tidak agama dia berasingan. Siapa yang mau Nabi Muhammad berperang, siapa dia pengen berperang? Nabi Muhammad. Akal ekonomi hak mana boleh, tak boleh, siapa dia? Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad ni ketua perang pun dia, menteri perang pun dia, keselamatan negara pun dia, menteri kewangan pun dia, yang mengajar masalah rumah tangga siapa dia? Nabi Muhammad. Jadi menteri sosial pun Nabi Muhammad juga. Buka Quran daripada awal sampai akhir semua ada ayat ni, akidah ada, ni semayang bang pun ada, ni ekonomi pun ada, sosial pun ada, ni perang pun ada, ni damai pun ada. Dan kalau saya pergi ke Mekah, pergi ke Masjid Hudaybiyah, saya sempat pergi baru ni, panas, keadaan panas, pergi juga. Hudaybiyah ni tempat Nabi kita buat perjanjian. Nabi Muhammad sampai daripada Madinah nak masuk Mekah buat umrah. Tapi kerajaan Mekah dengar kata Muhammad datang ramai-ramai, dia pergi sekat di kampung Hudaybiyah. Saya pergi dulu dibawa ke kampung Sumaisi. Sumaisi bukan Hudaybiyah. Tak baru ni pergi ke Hudaybiyah, ada masjid yang kuat. Sampai di sana boleh. Nabi Muhammad kata kami bukan datang nak serang Mekah, kami datang nak buat umrah. Coba tengok, kami bawa kami muallam. Muallam ni kambing beri yang diikat benda di tekuk dia. Tanda orang Arab dalam zaman lagi, Arab ni suka merompok, suka menyamuk, tapi bila jumpa kambing beri yang tergantung tekuk dia dengan tanda tertentu, dia tak kita kambing. Kerana ini kambing untuk tambah. Kata semua kata Nabi,
dia tanda perjanjian Nabi Muhammad. Jadi macam mana kita nak kata nak pegang oleh politik lain sedangkan Nabi Muhammad menurut tanda tangan perjanjian. Dan perjanjian itu kita semua tahulah bagaimana berat sebelah. Tapi Nabi kata apa? Perjanjian cerita panjang. Kalau bagaimanapun perjanjian dia buat, dia Hudaybiyah, kenang balik pergi sana, kenang balik secara 1800 tahun dulu bahawa Nabi Muhammad datang di sini, apa namanya, dan janji dia buat apa namanya, itulah benda betul. Para hadirin semua sekali lagi, jadi kalau saudara, sebab tu bila kita semayang, para hadirin, jangan ajar kita semayang kepada orang zalim, amin, kuliah, tanpa tiada, tak ada benda lain. Dalam Quran ada 30 juz, ada 6,600 ayat. Bacalah mana-mana ayat. Coba baca ayat mengenai dengan semak, mengenai dengan perang. Kutiba alaikum qisas fil qatla al-hur bil harb. Coba baca ayat dalam semayang. Renung balik. Apa arti kutiba alaikum qisas fil qatla? Ini ayat jinayah. Jinayah ni politik. Kutiba alaikum qital wa kuruhun lakum. Kamu diperlu perang pada menentu walaupun kamu tak setuju. Ayatnya ayat negara, keselamatan negara. Kutiba alaikum idza hadara alaikum al-maut in tarakakum man wasit liwalidain wa aqrabin. Ini ayat usaha ekonomi. Jadi tak ada ruang langsung bagi membolehkan kita umat Islam, baik Melayu Islam, baik Cina Islam, baik India Islam, nyebut agama dia lain. Ini tiru bulat-bulat masalah. Masalah itu kerja dia, dia lah. Kenapa kita suruh dia? Dia ada agama dia, kita ada agama kita. Sebab itulah para hadis semua UMNO bawa ajaran sesat kepada manusia. Tak boleh sekali-kali kita kita mengikuti dia. Dan bila timbul cerita, sekarang timbul sejak saya balik daripada Tanah Suci ni, 2-3 orang dah wartawan duk kerobok saya, tak boleh nak. Kita tak boleh. Bila kita boleh dengan UMNO, apa kita nak pergi balik UMNO? Dulu kami pergi dah, dia minta kami masa 13 Mei dulu, dia minta kami sama dia dalam Barisan Nasional. Dia kata saya terima. Sekarang ni tak boleh. Kenapa? Kalau kita berulang dengan UMNO, apa kita nak pergi UMNO macam mana? Ilmu sesat. Kita mengatakan nama Islam. Kelantan dah 18 tahun. 18 tahun saya pergi Kelantan buat nama Islam. Sekolah cara Islam. Dan sekolah di Kelantan, alhamdulillah, bukan saja kita buat pondok, bukan saja buat Ma'had Muhammadi, kita buat Ma'had Tahfiz Sains. Sekarang ni anak-anak yang belajar hafal Quran sekian juzuk, dia boleh masuk ke sekolah sains. Sains pun sains, Quran pun Quran. Dia tak pernah ada dulu. Saya minta daripada sekarang ni ada kias. Kita ajar bahasa Arab, ajar bahasa Inggeris, ajar bahasa Cina. Dan Cina ni 4 tahun 5 tahun dah guru Cina kita ambil. Dan sekarang ni tiap tahun kita kira 2 orang yang lulus Cina di tiap belajar negeri Cina sendiri. Balik orang tu cakap Cina, saya tak faham. Dan sekarang ni saya minta, saya baca lagi bahasa Cina ni ke sekolah-sekolah bawah, ke Ma'had Muhammadi sebagainya. Cuma jawapan daripada pegawainya belum boleh buat lagi kerana mata pelajaran yang ada sekarang di sebelah kita sekali banyak dan yang sah macam-macam perkara. Tak apalah, yang pentingnya kita guna Islam dan kita buat sebagaimana yang Islam yang Nabi Muhammad ajar, bukan sebagaimana UMNO ajar, bukan UMNO ajar. Ini benda para hadis semua. Para hadis semua, saya tak boleh beri banyak dah. Maaf, doktor 4 tahun saya tiap malam marah. Ini pesan saya kali-kali kalau letih jangan lawan. Lalu kita ucap terima kasih kepada semua. Yang pentingnya malam ini kita laksir sendiri. China pun ada, India pun ada. UMNO pun gerakkan ada orang PAS, dan PAS sangat dibenci oleh UMNO kerana PAS ni pecah belah, kata dia, pecah anti kemajuan. Tapi Kelantan alhamdulillah kemajuan begitu sekali gerak dengan lancar. Mula-mula bandar Kota Baru tu kita malam kita pernah sekali-kali ada naik kelab kita panggil. Dan bila kita buang naik kelab, semua orang kata bahawa matilah bandar Kota Baru. Tapi saya kata saya buang naik kelab, saya buka nak goreng pisang, nak goreng mie, nak goreng nasi. Sekarang gerak bandar Kota Baru hidup daripada petang sampai pagi. Pagi pula kita buka pasar baru, pasar Pokacai kita panggil. Dan projeknya yang sedang kita buat sekarang, projek tunjuk
dia menempatkan bermacam-macam pejabat cukup bagus, alhamdulillah. Tapi tuan pada semua rakyat niaga, tak ada seorang pun orang peniaga Cina yang kita tarik lesen dia kerana dia Cina, tak ada. Cina, Melayu, India ni UMNO yang sibuknya, Islam tak ada. Cina, Melayu, India, siapa dia yang takwa pada Allah, dialah ke depan sekali akhirat kelak, walaupun dia Cina. Siapa dia yang lawan Allah, dia akan belakang di akhirat kelak, walaupun dia Arab itu sekalipun. Ini kita faham betul. Aku lupa oleh Allah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih pada yang berhormat, yang amat berhormat